Oke guys, welcome back to my channel. Korang semua, apa kabar semua? Bertemu kembali kita pada kali ini untuk membahaskan satu topik, di mana topik ini ada kawan tu tanya, dia tanya macam ni, bang, saya dah kurus tapi perut buncit, macam mana tu bang begitu. Jadi pada kali ini saya cuba bantu dia nak bagi jawapan. Dan pada korang juga semua yang di luar sana, mungkin ada masalah begini, saya akan coba bagi jawapan yang mana mungkin boleh terjawab pada kali ini. Jadi kita akan bertemu kembali selepas ini. Berkaitan dengan topik tadi, topik dah kurus tapi masalah perut buncit. Okey, di sini pada kali ini saya akan memberi ataupun membahaskan ataupun alasan dia, sebab kenapa perut buncit. Saya akan bagi kamu sebab dan cara untuk mengatasi dia lah, macam tu. Okey. Okey, bila yang first sekali kita kena kontrol kita punya kalori permakanan kita seharian. Itu yang pertama penting untuk mengatasi masalah macam ni. Dari segi makan kita yang paling penting. Okey. Bila perut kita dah buncit, terutama tak kira lah lelaki ke perempuan. Jadi bila perut dah buncit macam tu, mesti dalam pemikiran kita, lemak dah banyak kat perut, apa saya nak buat ni, kira macam tu. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu korang semua, lemak ni dia ada dua jenis. Okey, yang pertama lemak di bawah kulit. Bawah kulit ni dia dah terjadi pada bawah kulit disebabkan lemak. Ini yang lemak kedua. Lemak kedua dia berada dalam tubuh badan kita, dalam organ kita, ya, di bawah sel otot kita ni. Jadi lemak yang bawah kulit ni dia terjadi apabila lemak yang di dalam tu dah tak menampung, keperluan tu dia tu dah penuh, jadi dia akan keluar. Jadi itulah masalah dia. Masalah dia tak ada masalah sangat pun. Cuma ialah bila kita depan cermin, tu kita tengok cermin, gelebih sana, gelebih kiri kanan, itu je lah masalah dia. Itu adalah lemak bawah kulit. Lemak yang bawah kulit kita ni, bawah kulit je. Jadi bila dah terjadi begini, kebiasaan kita akan berfikir, badan saya dah penuh lemak ni, nak kena pergi gym. Jadi okey, sekarang pun mana-mana pusat pusat kesihatan ataupun gimnasium sekarang dah canggih. Kita boleh ke sana, kita boleh minta dengan staf dia ke ataupun bos dia nak minta satu benda tu, dia boleh cek BMI kita. Mula-mula kita masukkan lah umur, jantina, tinggi. Jadi bila kita dah masuk situ, dia boleh detect semua kita punya banyak otot dalam badan kita, air berapa banyak dalam badan kita, lepas tu lemak kita, kira komplit lah, dia boleh cek. Tapi itulah, ada juga yang tanya, bang, ada tak alat yang boleh cek betul-betul yang 100%? Okey, secara logik dia tak ada benda lagi pun yang dia boleh detect betul-betul dalam badan kita ni 100%. Tapi setidak-tidaknya benda yang kita selalu jumpa kat pusat kesihatan, kat gimnasium tu, dia dah boleh memberi kita semangat ataupun mendorong kita, ataupun kita dah tahu badan kita ni dah penuh lemak. Jadi kita kena berbuat sesuatu untuk menghindari masalah macam ni. Okey. Faktor-faktor yang buat perut kita buncit juga, selain daripada itu, yang boleh perut kita buncit, ada orang tanya, bang, bolehkah minum air banyak? Air putih lah maksudnya.
tak ada masalah nak minum air itu. Yalah, tapi bila kita dah minum banyak, dah makan banyak, hari-hari kita tak sedar. Walaupun kita kurus, jadi bila makanan tu dah masuk dalam badan kita, itu yang membuatkan perut kita nampak buncit. Dia nampak buncit, tapi bukan buncit dengan lemak, dia buncit air dengan makanan. Sebab kalau kebiasaan, kalau kita tengok kebiasaan, kita bangun pagi, kita dah buang air besar, lepas tu dah tak ada dah. Masalah perut buncit tu dah tak ada, kita ternampak dah. Faktor lain juga yang buat perut buncit ni adalah faktor usia. Ialah kita manusia semakin lama semakin meningkat usia. Bila kita usia kita dah meningkat, kita punya kebolehan dalam badan kita tu untuk membakar lemak tu makin menurun. Jadi itu antara punca juga. Bila dah menurun, kita pun dah berusia, dah mungkin 50 lebih, 40 lebih, kita nak buat senaman kah, kita nak pergi gym ke mana-mana pun, kita dah tak larat dah kurang dah, tak macam muda-muda. Jadi itu antara satu faktor juga yang membuatkan perut kita tu dia nampak buncit walaupun kita kurus macam tu. Okey. Kebanyakan kita malas nak bersenam. Maksudnya malas nak bersenam tu ialah jangan ikut pula kita dah makan diet macam tu dah okey, tak ada masalah, badan dah okey. Tapi kalau kita nak lagi cantik, bila kita bersenam, kita punya kulit tu dia tak kendur tau. Walaupun kita turun dari yang banyak, dari 100 pergi 50, dia tetap fit, dia tak kendur. Sebab kita bersenam. Bila kita bersenam, yang benda-benda semua dalam badan kita ni pun dia bekerja. Jadi dia seiring dengan kita punya kerja harian kita. Jangan pula ada yang antara orang yang nak berat badan dia ataupun tak nak buncit tapi pergi gym sebulan sekali, ataupun ada yang nak pergi gym ikut mood dia. Mana boleh macam tu dek, nak main ikut mood, nak pergi gym sebulan sekali, payahlah kalau nak capai target kita nak turun berat tu. Jadi kena ubahlah sikap tu sikit, rajin pergi gym, setidak-tidak seminggu 3 kali. Ini kalau sebulan sekali, lepas tu ikut mood, memang kalau makan tak jaga lagi. Tapi itulah tapi apa yang kita bahaskan hari ini, yaitu mengenai masalah kita memang dah kurus kan. Mungkin ada orang di luar sana yang kurus tapi perut buncit. Dan saya nak bagi tahu orang, lemak ni tak semua orang sama tau. Okey, maksud saya tak sama orang semua sama. Di sini lemak tu ada yang dia lekat ke perut, ada yang perut okey tapi perut dia lemak banyak. Ada yang kat pinggul, ada yang kat lengan, dan ada pula yang kat pipi. Pipi pun ada, pipi bulat begini. Tapi badan okey, slim. Jadi lemak tu dia melekat, yang lebihan tu yang kita nak buang, yang masih ada, dia tak sama ikut kita punya badan, dia tak sama. Dia akan lekat, dia dulu sekat, mungkin lemak ni jenis dia lekat sini, jenis saya mungkin lekat dia jenis lain. Jadi korang sana pun mungkin ada yang pipi saja gemuk tapi badan lain okey, tak ada masalah. Dan satu faktor lagi yang membuatkan perut kita ni buncit walaupun dah kurus adalah di mana mereka ataupun korang yang di luar sana yang suka ambil makanan karbohidrat dia tinggi, macam nasi, mie, makanan yang berkarbohidrat tinggi lah. Jadi bila kita selalu ambil makanan macam tu, dia berterusan selama bertahun-tahun, jadi tak mustahil lemak itu dia akan melekat ke perut. Sebab lemak akan melekat pertama first kali ke perut, itu 90%. Yang dia melekat dulu ke pipi, ke lengan, ke pinggul, itu dia passion lain punya. Tapi yang fakta dia akan melekat mula ke perut. Jadi kalau tanpa pengurangan pengambilan karbohidrat yang macam tu, itulah antara punca-punca perut kita jadi buncit walaupun kita dah kurus. Sebab benda tu dah lama, kita dah jalan hidup 30 tahun, 40 tahun dengan makan harian begitu.
Jadi dia nak hilang tu agak payah sikit. Okey. Jadi saya harap korang yang mana suka makan karbohidrat yang tinggi itu bagi kurang lah untuk mengelakkan perut buncit ni. Okey, itu adalah untuk fakta punca utama perut kita buncit dan cara mengatasi dia lah tadi, iaitu kita kontrol kalori kita dalam pengambilan harian kalori kita. Mungkin pengambilan kalori kita sehari 100-1500 kalori, tapi kita lebih ambil mungkin lebih sampai 2000 lebih ke 1008 macam tu. Jadi coba belajar untuk belajar untuk pengiraan kalori dalam setiap makanan kita tu. Dan satu lagi, perut itu buncit dia terjadi dia macam ni tau. Okey, sebiji burger kalori dia lebih tinggi daripada makanan yang sihat. Okey, makanan sihat ni banyak, kita makan banyak, tapi kalori dia rendah. Jadi burger ni kecil je tapi kalori dia 3-4 kali lipat. Jadi kita perlu makan banyak. Jadi bila makanan banyak masuk dalam badan kita, itu yang kita nampak buncit. Tapi mungkin korang tak sedar, ialah buncit bukan berterusan. Mungkin besok dah buang air besar, dah tak ada buncit. Okey? Okey, itu yang pertama. Sebab dia perut buncit iaitu kalori, kita mengambil pengambilan kalori yang berlebihan, terlebih pengambilan kalori kita sehari. Jadi sebab yang kedua, perut kita buncit ialah ada orang tanya dia begitu, bang, boleh tak kita minum air banyak dalam sehari? Dia sebenarnya kita tak perlu mengambil pengambilan air yang banyak dalam sehari, sebab macam saya, kalau 60 kilo, lebih kurang 8 gelas air sehari saja. Yang air putih lah, tak campur air lain lagi. Jadi pada korang yang di luar sana, mungkin macam saya cakap tadi, faktor dia sebab kita buncit, kita makan makanan harian kita tu, sebab kita ada diet. Jadi makanan yang kita diet tu, kita lebih banyak makan daripada yang kalau yang makan kotor ni. Jadi itu yang membuatkan kita nampak buncit, tapi sebenarnya tak. Sebab bila kita dah buang air, lepas tu kita tengok balik dah, tak ada masalah dah. Sebab yang ketiga, perut buncit adalah susu. Korang tahu arti dia. Maksud dia sini, kalau ada setengah orang, dia suka minum susu lembu lah, susu lembu. Sebab ada yang alahanan, ada yang alergik susu ni. Bila kita minum, perut jadi kembung. Bila perut kembung, itu yang nampak buncit. Jadi cara mengatasi dia, mana yang alahan tu yang nampak, bila kita minumnya, kita kembung perut, jangan ambil lagi. Sebab tu, bila kita berterusan ambil begitu, dia akan terbiasa tau. Kalau kita by minggu 2-3 kali ambil, lepas tu kembung pun kita teruskan juga. Sebab dia benda bukan sakit, nampak kembung je pun. Tapi bila dah terbiasa berlarutan begitu setahun 2 tahun, itu bila kita dah kurus pun still tetap nampak buncit kita punya perut. Okey, itu yang ketiga. Okey guys, yang keempat, perut kita tu nampak buncit, mungkin ada di antara korang ataupun siapa di luar sana yang susah nak buang air besar. Mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, 2 minggu 2 kali. Jadi itu juga adalah punca perut kita buncit. Sebab makanan yang kita makan hari-hari itu makin lama dia dah terkumpul dalam badan kita. Bila dah terkumpul dalam badan kita, dia akan lama-kelamaan perut kita tu nampak buncit. Jadi cara kita untuk mengatasi dia, sebab okey sekarang kalau benda tu kita biarkan macam tu, kita tak mengatasi dia, bakteria akan ada dalam badan kita. Sebab benda yang kita nak buang tu dah lama tau dalam tu. Jadi bakteria akan ada pada kita punya badan. Jadi untuk kita tak nak mengatasi masalah macam tu, dengan minum air yang banyak. Maksud dia tu minum air yang banyak tu bersesuaian lah dengan keadaan badan kita. Jangan minum sampai overdose. Sebab ada yang saya tengok
kat Facebook mana dia terobodus minum air banyak pun boleh jalan. Jadi kita minum mengikut keperluan, jangan lebih-lebih. Kalau agak-agak 8 gelas tu jangan pandai-pandai minum 8 gilin, bahaya. Yalah mungkin kita ingat kita minum banyak-banyak cepat turun. Tak ada. Kita ikut dia punya prosedur, okey? Jadi untuk mengatasi masalah susah nak buang air besar ni dengan cara kita minum air yang banyak dan kita bersukan untuk melancarkan peredaran, pencernaan kita, perjalanan darah semua. Jadi senang. Dia kalau manusia yang normal, sehari, pagi ke, tak kira lah dia akan buang air besar. Itu yang normal, itu paling bagus lah. Kalau 2 hari itu pun kira okey, tapi kalau dah 3 hari, saya dulu pun ada pernah sampai 4-5 hari, tak buang pasal apa ni kan. Lalas, coba minum air yang bersesuaian, rajin melakukan olahraga, insya-Allah tak ada masalah. Okey, itu yang keempat. Dan di sini juga ada juga orang tanya saya, dia begitu, bang, apa jenis senaman yang sesuai, yang sangat sesuai untuk kita punya badan, untuk bakar lemak yang cepat, dia begitu. Okey, di sini untuk senaman nak kata sesuai tu, okey macam ni. Senaman yang betul-betul sesuai untuk kita bertahan lama adalah senaman yang konsisten. Maksudnya itu walaupun dia tak berat, contoh jogging saja ataupun senamannya ringan, tapi kita buat dia dengan disiplin, rutin dia itu konsisten. Jadi itulah senaman yang terbaik daripada kita senaman berat-berat, berlari bagaimana mampus apa semua, tapi seminggu, kadang 2 minggu sekali ya buat begitu. Jadi itu tak mungkin membantu kita untuk menurunkan berat badan. Jadi yang paling sesuai adalah kita buatlah senaman yang ringan tapi konsisten. Okey? Dan yang terakhir, macam saya beritahu tadi, 5 punca dan cara untuk mengatasi. Yang terakhir sekali, yang ni memang kita tak boleh nak buat apalah. Okey, yang terakhir adalah alasan dia kenapa kita sebab perut buncit adalah faktor tulang, genetik kita. Dia tulang ni dia ada jenis, dia ada 3 jenis. 3 jenis. Apa nama sains dia pun saya pun dah lupa dah. Ada 3 jenis. Ada saya terbaca. Sebab sebelum saya nak buat video ni, saya kena ada pengetahuan. Jadi bila mana di luar sana nak tanya, saya boleh jawab. Okey, untuk tulang ni dia ada 3 jenis tau. Tak sama kita semua. Okey, mungkin yang kalau perut buncit ni, salah satu sebab dia juga, tulang di bahagian pinggul dia tu, dia cenderung pergi ke depan. Jadi itu yang menampakkan perut dia buncit. Tapi tulang-tulang begini ni dia jarang lah. Dia kalau sejuta pun seorang 2 aja terjadi macam tu. Jadi sebab dia antara itu juga faktor tulang. Kita tak sama dengan tulang. Jadi cara untuk mengatasi dia, kenalah berjumpa dengan doktor pakar tulang untuk membetulkan keadaan bagi tahu masalah. Jadi dia boleh mengatasi, mungkin dia nak buat pembedahan yang sepatutnya kah. Jadi okey guys, itulah dia tadi antara punca dan cara mengatasi mengapa perut kita buncit. Dan saya harap kalau ada yang masalah begini terjawablah soalan ini, kenapa perut jadi buncit walaupun dah kurus. Jadi saya harap korang boleh komen dan tulislah komen tu yang sepatutnya untuk saya nak buat video lagi akan datang, yang boleh kita kongsi bersama. Saya pun boleh bantu korang dan korang pun boleh dapat manfaat pada video saya kali ini. Jadi saya berharap kita akan bertemu lagi di next episode akan datang. Semoga kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya masih boleh meneruskan untuk membuat konten untuk bagi korang tips ataupun kita kongsi bersama. Okey. Jadi saya harap apa yang saya bagi pada hari ini, apa yang saya dah bahaskan hari ini boleh bagi manfaat pada korang semua di luar.
Jadi pada mereka yang belum tahu channel saya ini, mungkin baru tengok, jangan lupa subscribe, share, like, and comment untuk orang dapat pemberitahuan daripada saya yang saya ada buat upload video baru. Jadi semoga kita bertemu lagi di next episode akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.